Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS edisi tengah hari 1 Ogos 2021 bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Terima kasih kepada seluruh anggota Barisan Hadapan yang terlibat di setiap pusat pemberian vaksin PPV di Bintulu. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak, Datuk Talib Zulkifli berkata, penglibatan mereka yang berhadapan dengan risiko COVID-19 sangat dihargai. Mereka ini telah berusaha menjayakan visi bagi mendapatkan imuniti kelompok dalam mengekang penularan wabak COVID-19 dalam masyarakat. Bagi masyarakat yang belum mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, digesa berbuat demikian untuk pastikan keselamatan diri dan orang lain. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas hadir di Majlis Peladang Prihatin Anjuran Jabatan Pertanian Bahagian Bintulu dan Majlis Peladang Bahagian Bintulu di PPV Dewan Seri Kenyalang UPMKB Bintulu pada Jumaat. Seramai 153 petugas Barisan Hadapan yang terdiri daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Bahagian Bintulu, Pusat Khidmat, Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA, MyVac dan pelbagai agensi kerajaan menerima sumbangan berupa buah-buahan dan sayur-sayuran serta hasil tani lain. Berita seterusnya. Sejak mula diperkenalkan Kerajaan Sarawak, Program Penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS telah memberi manfaat kepada 257 buah rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun, Tanjung Datu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu memberitahu ia merupakan usaha Kerajaan Sarawak yang prihatin untuk membantu rakyat Sarawak dalam memastikan setiap rakyat di negeri ini mempunyai kediaman yang selesa dan selamat untuk didiami. Dengan adanya skim yang peraturan projek PPRMS tu dari bermula dari 2018 dan dah memberi faedah kepada 257 buah rumah di kawasan kita N3 Tanjung Datuk, tidak kira bangsa agama dan termasuk tidak Iban, termasuk tidak Melayu dan Cina di kawasan kita tu, dan jumlah peruntukan setakat tu yang telah diberi kepada N3 Tanjung Datuk di mana rumah dah bersiap 2.5 juta. Kalau dia kau 2 juta, 2.500.000. Jadi itulah satu-satunya kita mestilah kata orang terima kasih benar-benar lah dengan kerajaan kita yang dipimpinkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri, kena prihatin terhadap itu buat bagikan rakyat. Beliau berkata demikian semasa melakukan lawatan kedua buah rumah PPRMS di bawah Dun Tanjung Datu pada Jumaat. Dua buah rumah yang dilawati adalah kediaman milik Rimus Lohen di Kampung Serbemban dan Fatimah Sahram di Kampung Setunggang Melayu Baru yang telah dibaik pulih atap serta siling masing-masing dengan jumlah anggaran kos bernilai RM24,924. Dalam pada itu, para penerima menzahirkan ucapan penghargaan dan rasa syukur atas bantuan tersebut yang memberi keselesaan kepada mereka. Rasa terlesa lah rasanya. Rasa lah dikit daripada dulu kami, rumah kami dahulu lah teruknya. Mun hujan ribut kami nang banjir dah. Apabila diganti atuk dah terlesa lah sikit nak, tak ada apa-apa lagi. Tinggal kami nak betul lah lagi tu. Keadaan rumah kami tu belum siap lagi. Terima kasih. Kami yang menghormati bis PTUB Abdullah, anak pada Rimus, anak Lohen, ingin mengucapkan tinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di mana di bawah pimpinan Parti GPS dan telah membantu kami dalam pembaikan duit rumah, dan amat bersyukur juga di atas bantuan ini yang di mana sedikit sebanyak meringankan ataupun memberi keselesaan kepada kami, terlebih lagi kepada adun kita iaitu YB Jamilah. Terima kasih yang tak saya hingga. Benar yang bersyukur sangat-sangat. Jadi apa-apa pun lah, terima kasih kepada. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM320,000 bagi membina benteng hakisan sungai di tepi Sekolah Kebangsaan SK Kebuau sebagai usaha membendung masalah banjir yang sering menimpa kawasan itu setiap kali berlaku air pasang besar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya menjelaskan peruntukan khas melalui Jabatan Hutan itu telah diluluskan Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg.
Katanya pembinaan benteng sepanjang 250 meter itu penting untuk memastikan SK Kebuau terjaga selain keselesaan para pelajar di sekolah berkenaan sentiasa terpelihara. SK Kampung Kebuau setiap kali berlaku king tide akan dibanjiri oleh air yang melimpah daripada Sungai Igan. Alhamdulillah pihak Kerajaan Negeri Sarawak melalui peruntukan khas Jabatan Hutan yang diluluskan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sarawak meluluskan sebanyak RM320,000 untuk membina benteng hakisan di tepi SK Kebuau di sini sepanjang 250 meter sebagai satu daripada usaha kita memastikan keselamatan sekolah ini terjaga dan keselesaan para pelajar yang berada di sini sentiasa terpelihara. Kita tahu isu hakisan sungai adalah isu alam semula jadi yang tidak dapat kita elakkan. Namun ikhtiar kita yang terbaik buat masa ini ialah kita membina benteng hakisan bagi memastikan fasiliti yang berada di sekolah ini sentiasa terpelihara. Beliau berkata demikian kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS semasa mengadakan lawatan kerja ke kawasan Kebuau dan Sungai Ilas, Matu pada Sabtu. Dalam lawatan itu, beliau turut meninjau projek pembinaan titian belian di Sungai Ilas dan menyaksikan serahan tapak projek PPRMS di Kampung Kebuau. Selain itu, beliau turut menyerahkan cek MRP kepada 9 penerima yang tertera. Sementara itu, Guru Besar SK Kebuau Cikgu Muhammad Hafiz Fatullah amat berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Datuk Dr. Juanda atas usaha membolehkan projek pembinaan benteng itu menjadi kenyataan. Bagi pihak sekolah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana keprihatinan Kerajaan Negeri Sarawak membina benteng sepanjang luar kawasan pagar SK Kampung Kebuau. Dengan adanya benteng ini nanti kita rasa keselamatan cikgu-cikgu dan juga murid-murid dan juga orang kampung akan terjamin ataupun terselamat daripada bencana-bencana atau musibah yang akan menimpa keadaan di kawasan sekolah ini. Tuan Rumah Lang Belon turut berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Datuk Dr. Juanda atas bantuan yang disalurkan kepada mereka. Selamat pagi, ngagai bala hari pejabat daerah Matu serta ngabala bala kunsil ngau kaki tangan kerajaan kuliah data hebat rumah aku tu baka pagi tu kalau bagi ngagai Datuk Juanda kuliah ngadu ke kami bawa menuai las tu mayu tai udah jasa udah diberi ngagai kami titi jembatan Nilas pin udah tembok degaga titi belian pin udah agak degaga uap pen bisi lalu ngeripe atap aku pen bisi aku saya terima kasih ngagai negeri Kepala Menteri oleh nulung oleh mantu rakyat yang ngau mana Di Kanawit pula, Combat Medic Vaccination Team Angkatan Tentera Malaysia CMVT ATM dan Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sarawak telah bekerjasama memastikan seramai 215 orang penduduk di skim penempatan semula Nangga Jagau, Kanawit mendapat suntikan vaksin COVID-19 dos kedua pada Sabtu. Penempatan ini adalah yang paling jauh di daerah Kanawit selain hanya dapat dihubungi melalui sungai dan jalan kayu balak syarikat swasta. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah melakukan lawatan kerja dan meninjau proses pemvaksinan pada hari tersebut. Sementara itu, Tuan Rumah Bungsu Ingkong merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan di atas usaha mewujudkan pusat pemberian vaksin PPV Mobile Outreach di penempatan mereka. Jadi aku Tuan Rumah Bungsu mereka besar terima kasih ngagai perintah JPS ke udah nganyuang udah kebijak bisian ngagai menua ulo to. Aku kira kenarai tentu jakok bukai. Jadi kami dengan jaga to bisa 24 21 itek buah rumah. Jadi bala ni miak pigai aku. Kira kami asari to bejak. Bejak tucuk bisian to kedua to. Mian ada ke. Ya, mereka terima kasih amat ngagai perintah lepas sidau dia nganyuang ke kami menua ulo di to.
Turut senada Tuan Rumah Mamat Ujai berkata, PPV Mobile Outreach amat penting bagi penduduk di kawasan pedalaman. Terima kasih ngagai Perintah Pusat. Mari selamat pagi. Jadi aku Tuan Rumah Mamat hari jagau kami nanti jagau itu kurang lebih 21 buah rumah. Agi tinggal 3 buah rumah dulu ngelimpas to. Jadi sari itu kita nya dus kedua las ya sari itu. Terima kasih agai Abang Jo lihat datai ga menjadi dus dua ke bekak sari itu kena hari 6 sari itu. Jadi terima kasih agai kita yang ngatur pengamak program tu agai menua kami dijagau. Dalam pada itu, penerima tertua berusia 100 tahun Belungung Radin dari Rumah Mangkapat Nangajagau antara yang hadir bagi melengkapkan vaksin dos kedua. Beliau ketika ditemui menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak yang mewujudkan program pemvaksinan kepada mereka di kawasan pedalaman. Beralih ke laporan COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya pada Sabtu memaklumkan sebanyak 485 kes positif baru telah dikesan di 23 daerah di Sarawak, menjadikan jumlah kumulatifnya kepada 76,728 kes. Berikut daerah-daerah yang dikesan mempunyai kes positif COVID-19. Turut dimaklumkan 3 kes kematian baru akibat COVID-19 direkodkan di Hospital Umum Sarawak 1 kes dan Hospital Sibu 2 kes. Sehubungan dengan itu, daerah Subis dan Betong bertukar ke status jingga, manakala daerah Lubuk Antu pula bertukar ke status hijau. Dalam pada itu, kenyataan JPBN Sarawak turut mengisytiharkan 2 kluster baru direkodkan seperti yang tertera. Turut diisytiharkan penambatan 2 kluster berikut setelah tiada kes baru dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Ini menjadikan jumlah yang masih aktif setakat ini adalah 84 kluster. Dalam pada itu, berikut merupakan lokasi pengisytiharan dan penambatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Mariam Zanari Ibrahim dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS. Selamat kali hari serta berita bebasa ngagi kita semua bergulai waku Gabriel Romi bak Buletin Ukas Iban edisi ngali hari 2 Ogos 2021. Berita ngali hari itu dipun kenggau gaya pandemik COVID-19 di Sarawak alai 578 itik kes positif baru ditemunya di kemari. Komiti Penyegar Penurusan Negeri JPBN Sarawak bak penerang media madah semua kesnya nyadi di 23 pelilih menua. Agaknya penyampau semua kes positif nambah ngagai 77,306 kes. Pelilih menua tik ngerikut ke kes baru bakal diayan ketu.
Bab penerang media kesebaka dua titik kluster baru ditemunya di ianya kluster Kandis Pantu Sri Aman hingga kluster 511 Sentosa Kuching. Siti kluster di Padah Kepunas ianya kluster Sungai Sebetan Seratua. JPBN Sarawak megak netap ke atur mindah bertagang diterit ke PKPD bakal di Ayan Ketu. Berita diteruskan engkau pengawal Menteri Pelajar Sains engkau Pansiat Teknologi Sarawak Dato' Amar Michael Manyen Jawong berjadi ke pengrami nyuak ke cek projek MIT menua pesisir MRP di Dewan Tayung Langgui, Kampung Pichin kena hari 6 tu tadi. Cek RM522,000 disuapkan ngagai 32 penerima tingari ke gereja Komiti Pemangsang engkau Penglikuan Genturung Pendiau JKKK engkau gerumpung bak sitak Konsil Negeri Dun Terbedu. Pengawalnya belak di kemata ke Sekretari Politik Kepala Menteri Sarawak Dr. Simon Sinang Badar, Pegawai Pelilihan Serian Lim Hock Meng, engkau Pegawai Pelilihan Terbedu Joseph Liao. Dato' Amar Michael Manyen tik megak Kaban Konsil Negeri Adun Terbedu, bajaku ia minta sidak kenerima ngenak manah agih belanjanya. Bak berita nangkan ketu. Pengeransian Raban Rela Gawak Kerakyat endang diperbasa lebih lagi maya pandemik COVID-19 nyadi bakal diatur. Menteri Kemegai Komiti Penyegah Penusa Sita JPBB Miri dibegak Menteri Perengkar Pengakut Sarawak Datuk Lee Kim Shin Madah, pengawak rela megak bakal Raban Pengitu Pengelikun kebukai yang kaum nyaup ngurang ke penyampau kes ngereja penyalah. Adun Senadin nambah kejaku ia madah, Raban Nembia diperangsang nyadi rela bak 7 besaup nyaga pengelikun mensiang mayu. Ia berjakut menyenyak maya pengawak nyok ke pemberi bantu barang pemakai, engkau kereban pengerai bak program Abas Ukas ke diatur di Dewan SUPP Pampang Senadin Miri. Bap pengawaknya 50 ikut Raban rela nerima pemberi programnya dikenak ngelai terima kasih ngagi sidak ke bebendar gawak betapi engkau pandemik COVID-19. Nampung isi berita. Akibat berita program Abas Ukas. Serat tu programnya diatur ungkup 43 genturung pendiau di sitak Dun Pantai Damai kena hari 6 tu tadi. Bap programnya Menteri Buddha Bak Upis Kepala Menteri Perkara Islam engkau DBKU Kemegak Adun Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi di perbasa nyuak pemberi ngagai Mensia Mayo Bak Dewan Rampangi Fasa 1. Pemberinya disuak ke ngagai Raban kurang penatai pemisi, orang tuai serta orang timpang pendiau OKU. Datuk Dr. Abdul Rahman maya dirandau menate kejagut terima kasih ngagi Ukas engkau perintah negeri ke udah ngayan ke pengiruah serta penyiru ngagi rakyat maya betapi engkau pandemik COVID-19. Ini adalah satu usaha yang dilakukan oleh pihak Kerajaan Sarawak melalui Ukas untuk menyampaikan bantuan makanan asas kepada golongan yang memerlukan bantuan seperti golongan dalam senarai Igasih dan juga senarai I40. Jadi pihak UKAS untuk kawasan Dun Pantai telah pun mengenapasti seramai 200 orang penerima dan yang lainnya akan disampaikan oleh petugas-petugas kita, sukarelawan-sukarelawan kita termasuk dengan bantuan JKK untuk menyampaikannya kepada penerima di semua kampung, di ke semua 43 buah kampung dan taman perumahan yang ada di kawasan Dun Pantai. Berita nangkan ketu. Adun setakan Dato' Amar Muhammad Ali Mahmud udah nyuak ke cek outright Grand OG RM115,000 ngagai 19 JKKK di palan servis Dun setakan kena hari 6. Ceknya disuak ke ngagai JKKK ari genturung pendiau bakal di Ayan Ketu. Datuk Amar Muhammad Ali Mahmud mayanya ngarap ketuai genturung pendiau ngadu ke pemberinya engkau manah ngambil ke uliah dikenak berjalai ke program kemai pemayak ngagai semua. Bap pengerami kesebaka ia megak bisik nyok ke pemberi kerusi roda ngagai Rasidah Abang. Agi nampung isi berita.
Perintah Sarawak dengan unit perkara pengarap buka unifor udah ngungkup ke agen belanja RM550,000 ngagih 4 buah gereja di Dun Tasik Biru. Gereja kenerima agennya bakal di Ayan Ketu. Adun Tasik Biru Datuk Henry Jinep nyok keceknya kena hari 6 tu tadi. Agen belanjanya dikena nyawab 4 buah gerejanya ngadu ke pengawak ngemanah bangunan gereja Sida. Maya pengawak nyok keceknya di gereja St. Mary, Kampung Subabau. Datuk Henry madah Perintah Sarawak endang ngemeran ke ulah mentas ngagi semua institusi jalai pengarap bak negeri tu. Perintah GPS mokat CM menang atau ngin peruntukan untuk agama bukan Islam untukkan Kristian lah, Buddhis lah, Hindu lah, semua agama selain daripada Islam ingin peruntukan. Jadi itulah hasil apabila lagi pimpinan paguh, bijak ngatur rakyat. Sebab modai ini aku pikir dai can dapat siap gereja ni juta motor Arabnya agama seorang kukuh. Doi dapun. Mayanya begak ia bisik ngabas bangunan gereja ke dekat di kemana kenya. Nakak tu dulu di Singalari bergulai dengan aku Gabriel Romi ngabala kru Bulletin. Berita kesal lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu kita subscribe UKAS channel di YouTube.